We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from al-Mu'allim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, sebelum berangkat ataupun tidak disunahkan kita mandi pada hari raya Aidilfitri itu nanti. Itu ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya An-Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Dari Nafi' ia berkata bahawa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Aidilfitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Ini adalah hadis dari Imam Malik dan kitabnya Al-Muwatta'. Yang mana Al-Imam Ibn Hajar ketika mula tentang hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar menyebut dalam kitabnya Takhrijul Ahadith Syarhul Wajiz, itu hadis ini diriwayatkan Imam Malik daripada Ibnu Umar, daripada Al-Baihaqi, daripada Urwah bin Zubair, dan dia telah berkata ini adalah sunnah. Jadi hadirin ini sekalian, sunnahnya untuk kita pada pagi itu untuk kita mandi terlebih dahulu sebelum kita nak melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian-pakaian yang baik. Itu ada satu riwayat daripada Imam At-Tabrani daripada Ibn Abbas. Katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbis yaumal Aid burdatul hamra. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pada hari Aidilfitri ini, pada hari raya Aidilfitri dan Adha ataupun yaumul Aid, pakaian sejuk yang berwarna merah. Itu al-Imam riwayat daripada Imam At-Tabrani. Yang mana kata al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, dan perawinya adalah siqah. Yang ketiga, makan sebelum solat Aidilfitri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitr hatta ya'kula tamrat. Wa qala Marja' bin Raja' haddatsani Ubaidillah qala haddatsani Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'kulhunna witra. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dikata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berangkat ke solat hari Aidilfitri sehinggalah beliau makan beberapa biji tamar. Dan menurut Anas lagi, wa ya'kulhunna witra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa biji tamar dalam jumlah yang ganjil. Jadi kenapa hadirin sekalian kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu? Itu dah sebagaimana disebut Imam Ibn Hajar dan kitabnya Fathul Bari, menyatakan bahawa diperintah kita makan sebelum kita solat supaya kita tidak menyangka ada lagi puasa yang kita kena buat pada hari berkenaan. Sebab antara larangan berpuasa, antara salah satunya ialah pada hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Itu hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi jangan puasa pada hari itu. Hari itulah hari yang Allah Ta'ala suruh kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada asal kita yang kita boleh makan dan kita boleh minum. Dan ketika itu kita makan di awal pagi supaya nak menggambarkan bahawa hari itu tidak ada puasa untuk kita. Bahkan hari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita kembali kepada fitrah semula, kembali untuk merayakan hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurnia kepada umat Islam untuk mereka merayakan pada hari berkenaan. Yang keempat, itulah kita memperbanyakkan bertakbir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu bermaksud apabila telah menyempurnakan harinya, bilangan hari dalam bulan Ramadan yang kamu laksanakan ibadat puasa itu, maka adalah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum.
adalah kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri hidayah kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu beroleh jadi orang-orang yang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah bila sampai di penghujung Ramadan, bila kita diumumkan bahawa esoknya hari adalah hari raya, maka pada saat itu kita telah mula bertakbir. Kita akan bertakbir daripada malamnya sehinggalah keesokan harinya sebelum imam menaiki mimbar atau sebelum imam memulakan solat Idul Fitri di masjid. Itu bagi imam-imam yang ditugaskanlah. Kita tahu dalam tempoh PKPB ini hanya 12 pegawai dan AJK masjid saja dibenarkan untuk berada di masjid-masjid surau-surau di seluruh negara. Jadi bila kita tahu mereka dah mula solat, maka ketika itu tak ada lagi dah waktu untuk bertakbir. Yang keempat, yang kelima, iaitu kita saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Terdapat sebuah hadis ini sekalian dan diriwayatkan Imam Al-Baihaqi daripada Khalid bin Ma'dan qala laqitu Wasilah bin Al-Asqa fi yawmin 'Aid fa qultu taqabbalallahu minna wa minka fa qala na'am taqabbalallahu minna wa minka qala Wasilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma 'Aid fa qultu taqabbalallahu minna wa minka fa qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Daripada riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra-nya pada juzuk yang ketiga, muka surat 319 pada nombor hadis 6519. Yang bermaksud daripada Khalid bin Ma'dan, ia berkata bahawa aku berjumpa dengan Wasilah bin Al-Asqa pada hari raya. Maka lalu aku berkata padanya taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Maka kata Wasilah, ya taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Dan kata Wasilah lagi, aku berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aku berjumpa dengan pada hari Aid Aidilfitri atau Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minka, itu semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Maka Nabi berkata, ya na'am taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian semua. Itu kata Imam Al-Haythami dan kitabnya Majma' Az-Zawaid. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan kitab Al-Kabir dan juga oleh Al-Habib. Dan kata Al-Zahabi, hadis ini tak diketahui dan telah disebut akan hadis ini oleh Ibn Hibban dalam siqatnya. Katanya Al-Imam Ibn Hibban mensahihkan tentang hadis ini. Dan kata Imam Zahabi, aku tidak mengenali bapa kepada Umar. Disebut di sini ketika disebut bahawa telah bercerita kepadaku bapakku, iaitu kata Umar Al-Ansari telah bercerita kepadaku bapakku. Kata Imam Zahabi, aku tidak mengenali siapa dia bapa pada Umar Al-Ansari. Namun walau bagaimanapun Imam Ibn Hibban dia mensahihkan tentang hadis yang menyebut tentang taqabbalallahu minna wa minka ini. Itu hadis menyebut ucapan taqabbalallahu minna wa minka, moga Allah Ta'ala terima amal kami dan juga amal kalian. Baik, ada satu pandangan Imam Ibn Qudamah. Jika tuan-tuan buka kitab karangan Imam Ibn Qudamah, itu kitab Al-Mughni, iaitu Imam Ibn Qudamah, dia menakalkan pandangan Imam Ahmad. Itu kata Imam Ahmad, wala ba'sa an yaqula rajulu lirajuli yawmal 'Aid taqabbalallahu minna wa minka. Maka tidak mengapa, artinya boleh-boleh je untuk tuan-tuan, untuk kita antara satu sama lain pada hari Aid kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kita boleh rujuk di kitab Al-Mughni karangan Imam Ibn Qudamah pada juzuk yang kedua muka surat 250. Namun sebagian disebut dalam fatwa-fatwa kontemporari, antara jika tuan lihat fatwa yang dalam Syabakah Islamiyah atau Islam Web, kita akan berjumpa disebut bahawa ucapan selamat hari raya ini tidak bererti ia tertakluk pada ucapan demikian sahaja, tetapi dia boleh juga apa-apa ucapan pun yang menyamai ataupun mencapai kepada maksud. Antaranya seperti disebut Aid Mubarak, minal aidil wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, salam Idul Fitri dan sebagainya tuan-tuan. Jadi bolehlah ucapan-ucapan yang berkenaan untuk kita lontarkan, untuk kita kongsikan
untuk kita tebarkan pada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan pada hari raya Aidilfitri ini mudah-mudahan berikan kebahagiaan dan kesyukuran kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita berjaya melalui ujian dan cabaran ketika berada di dalam bulan Ramadan. Sekian saja hadirin sekalian. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Saya akhiri kuliah di ambang Syawal ini untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat di seluruh negara. Mudah-mudahan berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.